أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan dan kesihatan yang baik oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berkaitan ini. Marilah kita sama-sama perbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita permulakan kita minta tazkirah pada hari ini disebabkan kehadiran dan pun dah ramai. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan berahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kita punya pengajian di dalam kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan juga Kiamat dengan tajuk yang lain dengan mengatakan bahawa hendaklah dipilih mayat yang soleh sebagai jiran tetangga mereka di kubur. Pada kuliah yang sebelum ini kita telah bicarakan berkaitan dengan benarkah satu tempat dapat menyucikan seseorang, iaitu kita telah bicarakan berkaitan dengan kelebihan Madinatul Munawwarah dan juga Makkah Al-Mukarramah, yang mana di sana terdapatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan bahawa man istata'a minkum ay yamutu bil Madinah falyaf'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang mampu untuk mati di Madinah maka lakukanlah. Maka Nabi mengatakan, maka sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di sana. Dan begitu juga kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Makkah Al-Mukarramah. Jadi pada perihal hari ini kita sama-sama bahaskan berkaitan dengan hendaklah dipilih mayat yang soleh sebagai jiran tetangga mereka di kubur. Maka di sini dikatakan bahawa Abu Sa'id Al-Madani dalam Mu'talaf wal Mukhtalaf dan Abu Bakar Al-Khairithi dalam Al-Qubur menyatakan satu hadis daripada Abu Sufyan Al-Thawri, daripada Abdullah bin Muhammad bin Akil, daripada Muhammad bin Hanifah, daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengebumikan jenazah kami di tengah-tengah kubur orang yang saleh, kerana orang yang mati disakiti oleh jiran tetangganya yang jahat sebagaimana disakitinya dia ketika masih hidup. Maka perihal hadis ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk kita memilih kubur dan juga tempat yang paling terbaik untuk kita dikebumikan. Seperti mana kehidupan kita akan memilih orang yang soleh, kita akan pilih orang-orang yang baik untuk kita berkawan. Orang yang jahat dan sebagainya kita tak nak berkawan. Orang yang fasik, orang yang khianat kepada kita pun kita tak nak berkawan dengan mereka. Begitulah keadaannya ketika mana kita dikebumikan oleh orang. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita bersama-sama dengan orang yang soleh. Tidaklah kita duduk bersama dengan orang yang fajir, orang yang jahat dan sebagainya. Kerana seperti mana kehidupan kita di dunia ni tuan-tuan, seperti itulah kehidupan kita di alam kubur. Kalau di dunia ni kita dapat jiran tetangga, kita dapat kawan yang jahat, kita dapat kawan yang tak perangai tak betul dan sebagainya, yang menyakiti hati kita, yang zalim kepada kita dan sebagainya, maka kita tak nak. Begitulah keadaannya ketika mana kita berada di alam kubur. Bila kita berada dalam kubur ni tuan-tuan, kita nak kalau boleh kita lihat, kita tak nak disebabkan mereka disakiti, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyebabkan kita rasa terseksa dan juga kita akan menyebabkan kita rasa tak seronok, yang mana kita nak jadikan kubur ini sebagai tempat kita beristirahat. Maka kalau dalam keadaan tersebut Nabi SAW mengatakan, kerana orang mati disakiti oleh jiran tetangganya yang jahat. Kerana orang yang telah mati, walaupun bagaimana sifat mereka ini, mereka akan terganggu dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh orang jahat ketika mana mereka di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, dia katakan, jika salah seorang di kalangan kamu meninggal dunia, hendaklah kamu semua memperelokkan kain kafannya.
segera menunaikan wasiatnya, mendalamkan kuburnya dan menjauhkannya daripada jiran tetangga kubur yang jahat. Para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah jiran tetangga yang baik akan memberi manfaat di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Adakah dia bermanfaat ketika mana di dunia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Rasulullah mengatakan demikian juga di akhirat. Maka perihal hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita berkaitan dengan wasiat yang perlu untuk kita selesaikan untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama ialah memperelokkan kain kafannya, seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu seorang itu meninggal dunia, maka memperindahkanlah oleh kamu akan kain kafannya. Maksud di sini ialah memakaikan dengan kain kafan yang terbaik, dengan kain kafan yang putih dan sebagainya. Dan begitu juga Nabi mengatakan bahawa segera menunaikan wasiatnya. Menunaikan wasiatnya ini maknanya ialah segala perkara-perkara hutang-hutang yang ditinggalkan oleh golongan-golongan yang telah meninggal dunia, maka hendaklah diselesaikan dengan segera. Adapun dari segi faraid ni dan sebagainya, maka itu perlu untuk dilaksanakan dengan segera. Dan begitu juga Nabi mengatakan mendalamkan kuburnya, agar supaya jenazah itu tidak diganggu oleh binatang-binatang yang liar, tidak dikacau oleh binatang-binatang yang liar seperti anjing, babi dan sebagainya. Dan begitu dengan Nabi mengatakan dan menjauhkannya daripada jiran tetangga yang jahat. Maka di sini kalaulah perihal kita tahu orang yang berada dalam kubur tersebut di dalam kategori orang yang kita lihat kehidupan mereka itu kehidupan yang zalim, kehidupan yang jahat, kehidupan yang buruk dan sebagainya, maka seboleh-bolehnya kita hindarkan. Dan begitulah keadaan orang yang saleh, dia akan ditempatkan bersama dengan orang yang saleh. Orang jahat akan ditempatkan bersama dengan orang yang jahat. Orang yang zalim akan ditempatkan bersama dengan orang yang zalim. Dan Nabi SAW mengatakan, adfinu mautakum wasata qaumin salihin, fa innal mayta yata'adza bil jari su'. Nabi mengatakan, kebumikanlah mayat kamu semua di tengah-tengah orang yang saleh, kerana mayat disakiti oleh jiran tetangganya yang jahat. Seperti mana telah kita katakan. Dan di sini kalau kita lihat bagaimana nak dikategorikan orang yang saleh ataupun orang yang jahat ni tuan-tuan, kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahawa inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqan. Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling hampir bersamaku di akhirat kelak, mahasinukum akhlaqan, orang yang paling saleh akhlak, orang yang paling baik akhlak mereka di dalam bermasyarakat. Orang yang kita lihat dari segi percakapan dia, dari segi muamalat mereka, tidak menzalimi orang, tidak membuat keburukan kepada orang lain dan sebagainya, maka ini adalah dikategorikan sebagai mahasinukum akhlaq, orang yang paling soleh, orang yang paling baik akhlak. Dan begitulah kriteria yang Nabi SAW telah tetapkan. Nak cari kubur orang yang soleh, carilah orang bersifat sedemikian. Dan Nabi SAW mengatakan, wa inna abghadukum wa inna abghadu ilayya, dan orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh wa ab'adukum minni, orang yang paling jauh daripada sisiku fil akhirah, di ketika mana di akhirat kelak, aswatan akhlaqa, orang yang paling buruk akhlak mereka, orang yang paling busuk perangai mereka. Nabi mengatakan thartharun, yang pertama ialah thartharun, orang yang bersifat thartharun, dan mufayyihikun, orang yang Nabi sifatkan sebagai mufayyihikun, dan mutasyaddiqun, dan golongan al-mutasyaddiqun. Maka thartharun ni bagaimana? Thartharun ni tuan, ialah orang yang kuat bercakap, gemar bercakap, sehingga kan orang nak potong pun tak boleh, bercakap daripada siang sampai ke malam, daripada punca sampai ke hujung, tak tahu tuan-tuan. Ini yang Nabi katakan thartharun, orang yang bercakap tak berhenti-henti. Maka ini adalah golongan yang Nabi SAW benci. Dan orang ini Nabi katakan ab'adukum minni, orang yang paling jauh di sisi aku ketika mana hari akhirat kelak. Dan sehingga kan bila dia bercakap, orang nak potong, orang nak berikan arahan ataupun orang nak berkongsi dan sebagainya, tidak dibenarkan. Maka ini adalah golongan yang pertama yang Nabi katakan thartharun. Dan golongan yang kedua mutafaihikun,
orang yang suka merendah-rendahkan orang lain. Bila bercakap, dialah yang paling gah. Bila bercakap, dialah yang paling hebat dan sebagainya. Maka ini adalah golongan mutafahikun. Sehingga bila dia bercakap, dia akan merendah-rendahkan orang yang lain. Dan begitu juga golongan yang ketiga, iaitu mutasyaddiqun. Golongan yang sombong, golongan yang bongkak di hadapan masyarakat. Bila berkata dengan orang lain dan sebagainya, dia adalah orang yang tidak boleh kalah dengan orang lain. Setiap perkara dialah yang akan terkehadapan. Kalau kehadapan yang perkara yang baik tak apa, tetapi terkehadapan dengan perkara yang tak ditahu, tidak diketahui, maka ini yang Nabi SAW bila sahabat Nabi katakan, siapakah mutasyaddiqun? Nabi katakan al-mutakabbirun, orang yang sombong, orang yang bongkak. Maka tiga golongan ini Nabi SAW mengatakan, siapa yang tergolong dalam ketiga-tiga golongan ini, dia adalah orang yang paling aku benci sekali dengan kehidupan mereka. Dan orang ini adalah orang yang paling aku murkai, dan orang yang paling aku akan jauhi diri mereka daripada diri aku. Maka Nabi SAW menekankan kepada kita, nak cari kubur, carilah orang yang pertama. Nabi katakan, mahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik dengan akhlak mereka. Kalau tak ada benda nak bercakap, tuan-tuan, Nabi katakan, man amana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang tak boleh berkata dengan perkataan yang baik-baik, maka lebih baik diam. Kerana bila banyak bercakap, dia akan menyebabkan banyak salah. Bila banyak salah, akan menyebabkan ramai orang tak suka dengan kita dan sebagainya. Maka perkara-perkara ini yang perlu untuk kita teliti dalam akhlak kita, dalam kehidupan harian kita. Kemudian perbahasan seterusnya dengan mengatakan nasihat para salihin. Para ulama berkata, dipandang baik bagi kamu untuk menempatkan mayat di tengah kubur-kubur orang yang saleh. Maka kebumikanlah bersama mereka, turunkanlah dia di hadapan kubur mereka, dan letakkanlah dia di sebelah saudara maranya. Mudah-mudahan dia mendapat berkat kerana mereka dan bertawasul berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana dekatnya mereka padanya, iaitu pada Allah Azza wa Jalla. Jauhkanlah daripadanya kubur selain daripada itu, yang dikhawatiri disakiti oleh jiran tetangganya dan merasa sakit kerana melihat keadaan jiran tetangganya yang jahat. Menurut teks hadis tersebut, dalam satu riwayat diceritakan bahawa seorang wanita dikebumikan di Spanyol, iaitu di Cordoba. Maka dia mendatangi keluarganya melalui mimpi dan muntah di hadapan mereka sambil mengadu kepada mereka, apa yang menyebabkan kamu semua mengebumikan di tempat pembakaran kapur ini? Pada waktu paginya mereka melihat di dalam kuburnya, akan tetapi tidak menemui tempat yang dinyatakan itu, dan tidak ada berhampiran dengan kuburnya. Mereka pun berusaha mencari-cari dan bertanyakan identiti orang yang dikebumikan di hadapan kuburnya. Akhirnya mereka mengetahui bahawa orang itu seorang pembunuh semasa hidupnya, yang tidak ada kubur lain antara kubur dengan orang itu dengan kuburnya. Lalu keluarganya pun memindahkan wanita tersebut. Maka di sinilah perihal, walaupun kita katakan ini adalah kisah yang benar pernah terjadi sewaktu mana seorang wanita yang dikebumikan di Cordoba, di Cordoba, tentang ada seorang pembunuh yang dah mati dan dikebumikan berhampiran dengan wanita tersebut. Maka wanita tersebut mendatangi salah seorang di dalam mimpi mereka dengan mengatakan, apa sebab engkau menguburkan orang ini ataupun orang yang buruk perangai ini di berhampiran denganku? Kerana mereka ini yang dikuburkan bersebelahan dengan aku akan menyebabkan kecelakaan kepada diriku sendiri. Maka perihal tersebut, orang kampung, orang yang kerabat dengan dia mencari apa punca masalah. Maka didapatilah ada pembunuh yang telah dikuburkan berhampiran dengan wanita tersebut. Maka akhirnya wanita tersebut telah digali semula dan dipindahkan ke tempat yang lain. Kemudian dikatakan juga daripada seorang Arab Badawi, ketika bertanya kepada anaknya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapmu, anaknya menjawab, Allah Subhanahu wa taala tidak menyakitiku, akan tetapi kamu membumikan di hadapan kubur si fulan, padahal dia dahulu orang yang fasik dan yang benar-benar menggetarkan perasaanku ketika diazabkan dengan pelbagai azab. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, jadikanlah matiku ini sebagai istirahat kebagiku. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita tahu bahawa kerehatan yang kita nak laksanakan ialah ketika mana kita berada di dalam kubur. Maka sebab itu
di dunia ini sebagai tempat untuk kita mencari amalan. Di dunia ini untuk kita mempelbagaikan dan menguatkan lagi amalan-amalan yang perlu untuk kita lakukan, untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika mana seorang ulama ditanya, "Ya Syekh, bilakah waktu sebaik untuk kita berehat?" Maka dikatakan bahawa waktu yang selayaknya kamu berehat daripada amalan kamu ialah ketika mana jasad kita telah masuk ke dalam kubur Allah Azza wa Jalla, kubur kita. Maka itu adalah rehat yang sebenar. Walaupun bila ditanya kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan ketika mana sebelah kaki kamu telah masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kerehatan yang sebenarnya. Maka petanda kepada kita berdasarkan kepada dua ayat ini tuan-tuan, dengan mengatakan bahawa yang pertama kerehatan daripada segala amalan kita, kerehatan daripada segala lelah kita. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan, kita laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan kita tinggalkan segala larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dan kita akan mengecap dan kita akan mengambil segala pahala tersebut ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dalam kubur. Dan kerehatan yang kedua itu kerehatan daripada segala kesiksaan, daripada segala perkara-perkara yang menyebabkan azab yang Allah turunkan kepada kita, ialah ketika mana kaki kita melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini bila dikatakan bahawa Arab Badawi ini dengan mengatakan bahawa adanya fulan yang dikuburkan berhampiran denganku, dan kemudian di dalam kubur mereka itu diseksa oleh Allah Azza wa Jalla, sehinggakan teriakan, sehinggakan tangisan, sehinggakan jeritan ketika mana mereka diseksa itu terdengar dengan berhampiran dengan kubur kami. Maka disebabkan itu Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk kita mengelakkan daripada dikuburkan bersama dengan orang yang fasik. Diriwayatkan daripada Abu Qasim Ishaq bin Ibrahim daripada Muhammad Al-Khatli dalam kitab Ad-Dibash telah menceritakan kepada aku Abu Walid Rabbah bin Walid Al-Mawsili. Dia berkata, aku meriwayatkan daripada Abdul Malik bin Abdul Aziz daripada Tawus bin Zakwan Al-Yamani. Dia memberitahu bahawa ketika sedang menunaikan ibadat haji, dia melalui Al-Aqbah, Abu Fah, di sebelah kubur teman-temannya. Lalu dia berkata, sewaktu aku salat pada sepertiga akhir dekat dengan kubur teman-temanku, aku memakai pakaian berdari Yaman yang aku beli dengan harga 70 dinar. Sedangkan di tempat itu ada kubur yang sedang digali. Lalu tiba-tiba aku melihat lampu yang datang daripada satu jenazah. Tiba-tiba pula aku mendengar suatu suara yang dekat dengan kubur yang sedang digali tersebut. Ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada jiran tetangga yang buruk. Lalu aku rukuk, sujud dan memberi salam. Aku terus mendatangi pada pemilik jenazah tersebut, lalu memberi salam dan berkata kepada mereka, aku meminta jangan kamu kebumikan dia di sini. Kebumikanlah di tempat yang sedikit jauh daripada mereka. Kami sudah menggali kubur di sini, maka bagaimanakah mungkin kami mengebumikan di tempat yang lain? Aku kembali bertanya, siapa yang paling berhak ke atas jenazah ini? Mereka berkata, ini adalah anaknya. Lalu aku berkata kepada anaknya, maukah kamu jika bajuku ini aku ambil, sedangkan kamu boleh mengambil bajuku, dan baju ini aku beli di Yaman dengan harga 70 dinar. Baju ini lebih mahal daripada 70 di daerah ini. Jika bapamu dahulu pernah berhutang, maka akan kubayar hutangnya. Jika tidak ada, maka bermanfaat baginya sebagai harta pusaka dan mencukupi bagi kami apa yang kami minta. Golongan itu tidak percaya kepada kata-kataku, maka aku terpaksa memberitahu siapa diriku sebenar. Aku berkata, tahukah kamu semua Tawus Al-Yamani? Mereka menjawab, ya, aku tahu. Aku adalah Tawus Al-Yamani yang aku katakan kepada kamu semua adalah benar. Lelaki itu memberikan bajunya kepadaku dan aku mengambil bajunya. Maka aku menerimanya sehingga aku berhenti di hadapan ahli kubur. Para sahabat, aku berkata, tiadalah bagimu jiran tetangga yang menampingimu yang tidak kamu sukai, maka aku sanggup mengembalikannya. Maka kemudian aku kembali salat. Maka di sini dikatakan bahawa perihal berkaitan dengan orang yang nak dikebumikan. Bila nak dikebumikan, dia tahu bahawa adanya kesalahan, adanya dosa yang ditinggalkan, ada hutang dan sebagainya. Maka orang berada dalam kubur tersebut mengatakan bahawa janganlah dikebumikan berhampiran dengan kuburku, kerana dia mengaku kepada orang tersebut
barangkali dengan perkara-perkara tersebut akan mengganggu kehidupan di alam akhirat mereka. Maka Taus Al-Yamani ini dia katakan, tak apalah begini, baju kau berikan kepada aku berikan bajuku yang aku pakai ini. Iaitu Taus Al-Yamani orang yang kaya, tidak ada orang kaya lebih kaya daripada Taus Al-Yamani. Maka dia beli baju saja 70 dinar, sepasang baju 70 dinar. Maka dengan itu dikatakan, kau ambil baju ni ataupun kau bayarkan hutang-hutang dengan orang yang lain. Baik, kemudian kita lihat perbahasan berkaitan dengan mayat saling berkunjung dalam kubur mereka dan perintah agar memperelokkan kain kafan untuk mayat. Maka di sini dikatakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri bin Sa'id bin Hatim Al-Wa'ili Al-Sijistani dalam kitab Al-Ibanah. Dia katakan bahawa disampaikan kepada kami Hibatullah bin Ibrahim bin Umar, daripada Ali bin Husain bin Bandar, daripada Muhammad bin Safar, daripada Muawiyah, daripada Zuhair bin Muawiyah, daripada Abu Zubair, daripada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW mengatakan, baguskanlah kain kafan mayat kamu semua, kerana mereka saling membanggakan diri dan saling mengunjung di dalam kubur mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbaguskan kain kafan yang kita nak pakaikan untuk jenazah. Sebab itu kain kafan ni tuan-tuan, macam mana sekalipun hendaklah kita memperbaguskan ikatan, memperbaguskan kain yang dipakai. Janganlah kita pakai kain yang dah koyak, janganlah kita pakaikan dengan pakaian yang dah reput dan sebagainya. Kerana itu akan memalukan jenazah tersebut. Maka dalam hal ini Nabi mengatakan bahawa pakaikanlah mayat kamu dengan kain kafan yang paling terbaik. Maksud di sini ialah kain kafan yang putih, yang elok, ikatan pun ikatan yang sempurna, tidaklah kita main ikat dan sebagainya. Kerana apa tuan-tuan? Nabi katakan kerana mereka itu saling berbangga diri dan saling mengunjungi di dalam kubur mereka. Mayat yang dimaksudkan ni tuan-tuan bukanlah jasad. Mayat dimaksudkan di sini ialah dengan erti kata roh-roh mereka itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat sewaktu mana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ruh, dia membincangkan berkaitan dengan jenazah ataupun roh ini saling bertemu antara orang yang lain. Ketika mana kita ni tuan-tuan dimasukkan ke kubur, Allah Azza wa Jalla akan menghasilkan dengan dua keadaan. Orang yang soleh akan dikumpulkan bersama dengan orang yang soleh. Orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang berdosa akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dosa. Ataupun orang yang zalim akan dikumpulkan bersama dengan orang yang zalim. Maka orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang kafir ni tuan-tuan, mereka tidak ada kerehatan dalam kubur mereka. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah hari dibangkitkan mereka itu. Adapun orang yang saleh, orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan mendapat kerehatan yang sangat-sangat rehat. Tidak akan diazab, tidak akan diusik, tidak akan diherlik dan sebagainya. Dan gangguan-gangguan sedikit pun tidak akan diberikan kepada mereka. Lalu orang yang saleh ni tuan-tuan, bila mereka berkumpul, maka mereka itu akan saling bertemu antara satu sama lain. Seperti mana kita tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi ceritakan perihal berkaitan dengan ada seorang lelaki yang baru lagi dikebumikan oleh orang. Lalu ketika itu roh-roh ni saling bertanya antara satu sama lain dengan mengatakan bagaimana keadaan roh tersebut, ni roh siapakah? Maka ada sebahagian daripada roh-roh yang dah lama katakan tak apa, biarkan dia berehat dahulu. Sesungguhnya dia dalam keadaan penat, lelah menghadapi sakaratul maut. Maka orang yang ini tuan-tuan, kita lihat bagaimana mereka itu ketika mana masuk saja dalam kubur, maka mereka yang mendapat kerehatan daripada Allah Ta'ala, mereka akan saling ziarah dan ziarahnya. Seperti mana kehidupan kita di dunia ni tuan-tuan. Kehidupan kita di dunia ni, orang sahabat-sahabat baik kita saling ziarah dan ziarahnya. Kita duduk kat kolej kediaman, ada waktu lapang kita ziarah mereka, ada waktu lapang dia ziarah kita pula dan sebagainya. Maka itu adalah kehidupan. Sedangkan di akhirat, di alam barzakh ada kehidupan. Cumanya kehidupan mereka tidak sama seperti mana kehidupan kita di dunia. Sebab itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahawa kebersamaan ini boleh berlaku ketika mana di dunia, boleh berlaku ketika mana di alam barzakh, dan boleh berlaku ketika mana di alam akhirat. Maka ketiga-tiga keadaan ini mereka tetap bersama.
Orang soleh akan tetap bersama dengan orang soleh, orang jahat tetap akan bersama dengan orang jahat. Maka sebab itu Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Manusia ni dia ikut kepada agama al-mar'u ala dini khalili. Manusia ni dia akan lihat, dia akan terpengaruh dengan agama kawannya. Dan Nabi katakan falyanzur ahadukum may khalil. Maka lihatlah oleh kamu siapa yang kamu nak berkawan ni. Maka sebab itu ada kaitan dia dalam keadaan kita katakan hendaklah pilih mayat yang soleh sebagai jiran kita di dalam kubur ni. Makna tuan, ketika mana di dunia ni lagi kita dah cari dah siapa kawan kita. Nabi katakan al-mar'u ala dini khalili. Manusia ni akan lihat kepada agama kawan dia. Sebab itu kalau kita lihat orang yang jahat dia jarang nak berkawan dengan orang yang baik. Orang yang baik dia jarang nak berkawan dengan orang jahat. Orang yang zalim dia tak akan berkawan dengan orang yang adil. Orang yang adil dia tak boleh nak masuk dengan orang yang zalim. Kenapa? Kerana itu adalah fitrah. Orang yang zalim dia akan kawan orang yang zalim supaya dia ni boleh bincang sesama. Kan? Itu keadaan mereka. Realiti hakikat kita tak boleh nak nafikan. Dia akan terpengaruh sedikit demi sedikit, dia akan terpengaruh dengan sahabat dia sendiri. Sebab itu dalam hal ni Nabi katakan falyanzur ahadukum may khalil. Maka kamu lihatlah siapa sahabat yang kamu nak ambil agama mereka. Maka dalam hal ini bila kita dah tahu dah orang ni orang saleh, orang ni orang yang baik, orang ni orang yang kita lihat boleh bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika mana kita lihat mereka ini, kita akan katakan kalau boleh bila kita lihat kealiman dia, kita lihat kesolehan dia dan sebagainya, mampu membawa kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita katakan ya Allah, kalau aku mati ya Allah, biarlah aku bersebelahan dengan dia. Kita tak tahu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun kita katakan kita duduk kat sana, orang tu duduk kat sini, tapi takdir Allah Ta'ala mungkin barangkali disebabkan kematian Allah jemput kita berhadapan, dikuburkan bersebelahan dengan mereka. Kita tak tahu tuan-tuan, tarikh kematian, tarikh lahir kita tahu, tempat lahir kita tahu, tetapi tarikh kita mati dan tempat kita mati kita tak tahu. Siapa sebelah kita tak tahu. Maka sebab itulah dalam hal ini Nabi SAW sangat-sangat menekankan kepada kita berkaitan dengan pemilihan untuk berkawan. Berkawanlah dengan orang saleh kerana dia akan memberikan manfaat dan syafaat ketika mana kita di akhirat. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi bila dia katakan dalam hal ini, dia kata wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Azza wa Jalla mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim, dan mereka itulah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, yang mereka akan dikumpulkan bersama minan nabi daripada para anbiya, was-salihin, dan orang yang saleh, wasyuhada, dan juga para syuhada. Dan Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan begitu juga kalau kita lihat ada satu hadis ketika mana sahabat Nabi dia jumpa dengan Nabi SAW, dia kata ya Rasulullah, ketika mana hari kiamat kelak ya Rasulullah, engkau dah berada di satu level yang baik, engkau berada di satu kawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal tersebut Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan bersama-sama dengan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan. Kalau orang tersebut dia mencintai Nabi SAW, dia akan dikumpulkan bersama dengan Nabi SAW. Sebab itu bila sahabat Nabi katakan perihal tersebut, dia kata ya Rasulullah, aku ni tak ada amalan soleh, aku ni tak adalah amalan yang aku boleh bekalkan dan sebagainya. Maka Nabi tanya kepada sahabat tersebut, apakah benda yang kau boleh buat? Maka dia katakan, aku cinta kepada kamu ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, al-mar'u ma'a man ahab, seorang pemuda ni akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Maka sebab itu dalam hal ini
mengidolakan seseorang itu adalah perkara yang kita kena pilih. Kalau kita nakkan hidup bersama dengan Nabi SAW, maka cintalah Nabi SAW. Maka kita akan dibangkitkan bersama dengan Nabi SAW. Kalau kita salah mengidolakan orang, tuan-tuan, di akhirat kelak dia punya efek. Adakah orang tersebut mampu memberikan syafaat kepada kita ataupun tidak? Kalau Nabi SAW, Nabi punya syafaatul uzma. Nabi ada syafaat yang agung, yang Nabi SAW berikan syafaat tersebut kepada orang yang Nabi kehendaki dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini, bila sahabat Nabi tersebut dikatakan, kami ni Rasulullah, kami dah akan dapat berkumpul dengan kamu ya Rasulullah, maka Nabi katakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Lelaki ini dia akan bersama dengan orang yang dicintai, orang yang mengasihi. Maka sebab itu dalam hal tersebut, para ulama membincangkan, adakah anak, bapa, adik-beradik dan sebagainya akan dikumpulkan bersama-sama? Kita ni tuan-tuan, kita mungkin tak kenal moyang-moyang kita terdahulu, tetapi dalam alam kubur nanti kita akan bertemu dengan mereka. Di dalam surga nanti kita akan duduk dalam satu istana bersama dengan mereka. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan zuriat-zuriat mereka, biimanin, dengan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhaqna bihim, Allah Subhanahu Wa Taala akan pertemukan mereka itu, dzurriyyatahum, dengan zuriat-zuriat mereka itu sendiri. Masuk dalam kubur, mereka akan berjumpa, mereka akan bertemu, mereka akan duduk dalam satu majlis yang sama, duduk dalam satu kawasan yang sama, asalkan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan cara yang buruk dan juga cara yang zalim. Kemudian perbahasan yang seterusnya dengan mengatakan kata-kata kubur setiap hari dan kata-katanya kepada mayat ketika diletakkannya di dalamnya. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, ketika Rasulullah SAW memasuki tempat solatnya, baginda melihat ramai orang yang ketawa. Baginda bersabda, seandainya kamu semua memperbanyakkan mengingati yang akan membinasakan, menghabiskan segala kenikmatan duniawi, sesungguhnya kamu semua akan disibukkan dengan apa yang aku lihat, iaitu kematian. Maka seringlah mengingati yang akan memakan segala kenikmatan kesenangan, iaitu kematian. Tidak akan datang sesuatu hari kecuali kubur akan berkata kepadanya, aku ini rumah yang asing dan sepi, aku rumah daripada tanah dan tempat bersarangnya cacing dan juga ulat. Semasa dikebumikan seorang hamba yang beriman, maka kubur akan berkata kepada orang itu, selamat datang. Dahulu aku amat suka kepada kamu berjalan di atas belakangku, maka ketika hari ini aku berkuasa ke atasmu dan aku akan dikembalikan, kamu akan telah dikembalikan kepadaku. Maka kamu semua lihatlah apa yang akan aku lakukan ke atasmu. Lalu tanah kubur itu menjadi lapang baginya sepanjang penglihatannya dan dibukakan pintu syurga baginya. Tetapi jika seorang hamba yang suka melakukan kejahatan ataupun orang kafir dikebumikannya, maka kubur itu akan berkata kepadanya, tiada keselamatan atasmu. Dahulu aku amat benci kamu berjalan di atas belakangku, hari ini aku akan berkuasa ke atas dirimu dan kamu telah dikembalikan kepadaku. Maka lihatlah apa yang akan aku lakukan kepadamu. Lalu ia berkata, sakitilah dia sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hancurkanlah tulang belulangnya. Hadis ini tuan-tuan, hadis yang panjang daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia katakan bahawa Nabi SAW dia masuk tempat solat Nabi, maka Nabi tengok ramai orang ketawa. Nabi tengok ramai orang ketawa, Nabi tengok ramai orang berbual-bual tentang keduniaan, tentang hal ehwal yang tidak memberi manfaat. Sedangkan berada dalam masjid, cerita dalam masjid, cerita hal dunia, cerita hal tentang kemewahan, cerita hal tentang itu ini dan sebagainya. Maka Nabi SAW menyatakan, aku tengok kamu ketawa, tergelak-gelak dan sebagainya. Maka Nabi katakan, takutilah kamu tentang suatu perkara yang memutuskan kenikmatan kamu, iaitu kematian. Kamu cerita-cerita ni, kamu buat-buat, kamu cerita perhal tentang keduniaan dalam masjid dan sebagainya, kamu tak ingat tentang kematian. Maka Nabi SAW
berikan satu peringatan kepada sahabat Nabi. Sedangkan kematian yang sedang kamu fikirkan jauh sebenarnya sedang menghadapi diri kamu. Bayangkan ketika mana kita tengah cerita dalam masjid, cerita tentang kita untung sekian, tiba-tiba mati itu bukan. Adakah memberi manfaat kepada kita? Tak beri manfaat. Maka perihal tersebut Nabi SAW katakan, seandainya kamu semua memperbanyakkan mengingati yang akan membinasakan kamu, segala kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia tu kan, siapa kata dunia ni tak nikmat? Kita boleh berjalan sana sini, kita boleh menanjung sana sini, kita boleh kumpulkan harta, duit yang banyak dan sebagainya. Kalau duit banyak kita boleh beli segala-galanya, rumah besar dan sebagainya kita boleh beli. Tetapi ingat, segala perkara tersebut kita akan tinggalkan, dan tak ada satu pun yang kita akan bawa ke dalam kubur kita, melainkan amal soleh kita. Maka Nabi SAW berikan satu perkara, satu peringatan kepada sahabat Nabi, iaitu kematian kamu. Dan Nabi katakan, tidak akan datang satu hari kecuali kubur akan berkata kepadanya, kelak ketika mana sudah sampai ajal kepada kita, maka kubur yang kita pandang sunyi sepi pada ketika hari ini, kubur tersebut akan berkata kepada kita, selamat datang kepadaku, selamat datang kepadaku. Dahulu kamu melihat aku dalam keadaan sunyi sepi, dalam keadaan rumah yang sempit, tetapi hari ini engkau akan kembali kepada aku. Dahulu aku amat suka engkau berjalan di atas belakangku, kita berjalan di atas bumi, tuan-tuan. Maka setiap langkahan kita ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah-langkah kita ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang masjid berapa banyak kali, kita solat berapa banyak kali dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kubur tersebut mengatakan, dahulu aku amat suka engkau berjalan di atas badanku, dan hari ini engkau telah dikembalikan kepadaku. Maka lihatlah apa yang aku akan lakukan kepadamu. Orang-orang soleh ni tuan-tuan, satu je kita lihat, bila dia meninggal, bila dia hilang, orang akan rindu kepada dia. Itu tanda orang soleh. Bila dia meninggal, orang akan sebut-sebut nama dia. Maka bila kehilangan dia dan sebagainya, kita lihat bagaimana kubur memperlakukan kepada dia. Dia kata, maka hari ini aku akan buka seluas-luasnya kubur, diluaskan dan dilapangkan kediaman dia. Tidak ada satu pun yang disempitkan kepada dia, sehingga dikatakan dibukakan keluasan tersebut sampai 70 hasta. Bayangkan 70 hasta, tuan-tuan, keluasan. Kita nampak yang asal kubur tu sempit, kita tak bernafas dalam tu pun kita tak boleh. Tetapi disebabkan amalan soleh yang dilakukan, Allah Azza wa Jalla buka dan lapangkan kuburnya seluas-luas yang mungkin. Dan pada hari tersebut diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Disempurnakan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Digembirakan dengan hiburan-hiburan daripada Al-Quran dia, daripada puasa dia, daripada salat yang dilakukan ketika mana di dunia ini. Dan ketika mana orang tersebut orang yang jahat, orang yang rosak, orang yang fajir, orang yang zalim, tuan-tuan, maka apa yang berlaku? Kubur mengatakan tidak ada keselamatan ke atas dirimu, dan engkau adalah orang yang sangat-sangat aku benci. Engkau berjalan di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ini, tuan-tuan, kita lihat tak ada seorang pun yang mendoakan kesejahteraan dia. Orang jahat, orang takkan doakan kesejahteraan kepada dia. Apatah lagi kita lihat kubur ni, tuan-tuan. Kalaulah manusia pun tak pernah nak mendoakan keampunan kepada dia, keselamatan kepada dia dan sebagainya, agak-agak kubur nak berikan keselamatan? Tak, kubur takkan berikan keselamatan. Maka ketika itu kubur katakan, dahulu aku sangat-sangat benci kau berjalan di atas badanku, di atas belakang aku ni, engkau adalah makhluk aku sangat-sangat benci. Berjalan dalam keadaan sombong, bercakap dalam keadaan sombong dan sebagainya. Hari ini kau akan masuk ke dalam kubur balik semula, dan bagaimana kau lihatlah bagaimana aku akan hancurkan tulang belulang kau. Maka dirapatkanlah serapat-rapatnya dinding tersebut, dinding antara kubur dan kubur, maka disakitilah sampai hari kiamat. Tidak akan diberikan kerehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga hari akhirat kelak. Bayangkan, bermulanya daripada hari kematian sampailah kepada hari kiamat dibangkitkan semula, tuan-tuan, barulah ketika itu kubur itu akan digenggangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. At-Tirmizi meneruskan,
Rasulullah SAW memasukkan sebahagian jarinya ke sebahagian jarinya yang lain sambil berkata, Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya 90 ataupun 99 ular besar, dan seandainya seekor ular saja diletakkan di bumi, maka tidak akan ada satu pun tanaman yang tumbuh di dunia ini. Lalu ular itu akan menggigitnya terus menerus sehingga tibanya hari penghabisan. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya kubur boleh menjadi taman di antara taman-taman surga dan menjadi lubang di antara lubang neraka. Ini yang kita katakan sebagai Syuja'ul Aqrab, seekor ular yang bernama Syuja'ul Aqrab. Nabi SAW menyatakan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan 90 ke 99 ekor Syuja'ul Aqrab. Kalau seekor Syuja'ul Aqrab ini duduk di atas dunia ni tuan-tuan dan mengeluarkan setitis bisa dia, maka bumi ini akan menjadi bumi yang tandus. Tidak ada satu pun tanaman yang akan tumbuh di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, itu baru setitis. Bayangkan kalau 99 ekor Syuja'ul Aqrab ni tuan-tuan mengeluarkan bisa ni tuan-tuan, maka tidak terjangkau pada pemikiran kita. Maka sebab itu kalau kita nak katakan berkaitan dengan kita jumpa ular kat kubur tuan-tuan, kita tengok ada ular kubur keluar daripada kubur dan sebagainya, itu bukan Syuja'ul Aqrab. Mungkin itu adalah ular yang memang duduk dalam lubang tersebut. Jadi jangan kita menimbulkan spekulasi, jangan kita menimbulkan suuzon kita. Manusia ni juga suka suuzon. Nampak tu sikit dia dah suuzon, satu buruk dan sebagainya. Maka bila dia nampak ular keluar dari kubur, dia kata, ini tengok balasan Allah SWT berikan kepada orang dalam kubur. Jangan macam begitu. Sebab kita tak tahu bagaimana kehidupan orang dalam kubur tersebut. Kalau kita kenal dia, barangkali. Tetapi macam mana sekalipun tuan, bila dia meninggal, jangan sesekali kita mendatangkan suuzon kepada orang tersebut. Kalaulah anda kata tomahan yang kita berikan kepada mereka itu tomahan yang salah, suuzon yang berdosa, bagaimana kita nak minta ampun kepada mereka? Tak boleh. Maka sebab itu, bila kita nampak ular dan sebagainya dalam keluar dari kubur dan sebagainya, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali boleh jadi itu adalah ular yang jelmaan daripada syaitan, jelmaan daripada iblis, dan barangkali itu adalah ular yang hakiki. Ular hakiki ni mana mungkin ular sawo, mungkin ular hitam, cari tikus dan lubang dan sebagainya. Maka kita tidak boleh meletakkan satu persepsi kepada orang yang telah meninggal dunia dengan melihat keadaan mereka. Tetapi Syuja'ul Aqrab ni tuan-tuan, yang dalam hadis Nabi adalah hadis yang benar. Seperti mana satu hadis sahabat Nabi SAW, dia melihat ada seekor ular yang dia telah melilit batang tubuh jenazah tersebut. Maka ada sahabat Nabi yang mengambil kayu nak pukul ular tersebut, nak membunuh ular tersebut. Maka ular tadi dia berbicara. Dia kata, adakah engkau nak membunuh aku? Disebabkan ini arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka itu ular yang maknawi, ular yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada jenazah tersebut. Kalau ular yang tidak pernah bercakap, yang dia lari ketika mana kita nampak dan sebagainya, itu kita lepaskan. Dan kemudian dikatakan, satu riwayat daripada Hanad bin Sari, dia berkata telah bercerita kepada kami Hasan al-Juqfi daripada Malik bin Mughawai daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair. Dia berkata, Allah Azza wa Jalla memberikan lisan kepada kubur untuk berkata. Maka dia akan berkata, wahai anak Adam, mengapa kamu melupakanku? Bukankah kamu tahu bahawa aku adalah sarangnya ular dan juga cacing, dan aku adalah tempat yang sunyi serta menyedihkan. Maka sebab itu, kalau kita lihat kubur ni tuan-tuan, seperti mana dinyatakan oleh Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata kubur benar-benar akan menangis dan berkata dalam kesedihannya, aku adalah tempat yang menyedihkan, tempat yang sunyi, tempat bersarangnya ulat dan juga cacing. Maka kita tidak boleh menafikan ini adalah keadaan kubur. Tak ada satu kubur pun yang kita nampak indah. Tidak ada satu tempat pun. Kalau kita katakan kubur, maka kubur itu bersifat sunyi. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Maksud Nabi SAW bila Nabi katakan jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur ni, maknanya sunyi daripada bacaan Al-Quran. Al-Quran pun kita tak membudayakan, di rumah kita pun kita tak budayakan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Tazkirah-tazkirah kepada anak-anak beranak kita tak pernah lakukan. Kita sibuk dengan kehidupan duniawi kita tuan-tuan. Maka Nabi katakan jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur.
Maka rumah yang dijadikan sebagai kubur pada dunia tuan akan diduduki oleh syaitan. Maka sebab itu kehidupan rumah tangga tak pernah bahagia. Kehidupan kita dengan bini dan sebagainya tidak pernah ada tolak ansur. Anak beranak, punah ranah dan sebagainya, buruk akhlak. Maka itu disebabkan hasil didikan di dalam rumah kita sendiri. Tidak dibudayakan bacaan Al-Quran, anak jauh daripada Al-Quran dan sebagainya. Maka kubur ini sifat dia sunyi sepi. Tidak ada hiburan di dalamnya, tidak ada perkara-perkara yang mampu untuk menjadikan kita gembira. Maka kubur itu berkatakan, kubur aku adalah tempat yang menyedihkan. Kesedihan daripada orang yang tak melakukan amal soleh. Ketika mana di dunia dia tak lakukan amal soleh yang sebaik mungkin, maka dia akan menjadikan tempat tersebut tempat yang menyedihkan, tempat yang sunyi. Seandainya tidak ada bacaan Al-Quran yang dijadikan sebagai amalan harian dia, berbeza dengan orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai rutin harian dia. Al-Quran akan datang menghiburkan mereka itu sewaktu mana mereka berada dalam kubur dan bersarangnya ulat dan juga cacing. Maka ini adalah tubuh kita ni tuan sebagai makanan mereka. Daripada Budayf bin Harith dia berkata, kami mendatangi Baitul Maqdis, aku dan Abdullah bin Ubay bin Umar. Beliau berkata, kami duduk bersama Abdullah bin Amr bin As dan kami mendengarnya berkata, kubur akan bercakap kepada seorang hamba. Apabila dia diletakkan di dalamnya, wahai anak Adam, apakah yang membuatmu lalai terhadapku? Padahal kamu semua tahu aku ada tempat yang amat sepi. Bukankah kamu juga tahu bahawa aku rumah yang amat gelap? Wahai anak Adam, apa yang membuatmu terpedaya terhadapku? Kamu berjalan di sekitarku dengan sifat sombong dan juga dengan sifat angkuh. Kita tahu tuan-tuan, kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, kita ni tak ada beza dengan manusia yang lain. Kenapa perlu untuk kita sombong? Kenapa perlu untuk kita angkuh tuan-tuan? Dalam percakapan kita, dalam perbuatan kita dan sebagainya. Dia makan nasi, kita pun makan nasi. Dia makan ikan, kita pun makan ikan. Tak ada orang yang kaya, tak ada pun orang yang sombong ni makan paku ke, makan kaca ke, nak menunjukkan darjat dia yang lebih. Tak ada. Sama itu tuan. Maka bila dalam perihal kau sombong di dunia, tak pun kau sombong. Tetapi ingat, ketika mana kamu dimasukkan dalam kubur pula akan jawab balik semula. Kamu berjalan di atasku dengan sifat angkuh dan juga sombong, ataupun dalam hadisnya dengan sifat fidat. Fidat ni makna ni ialah kamu tak nak terima langsung nasihat daripada orang lain. Nasihat kamu kepada orang lain, kamu kena ikut. Kamu kena cakap, orang lain kena ikut dan sebagainya. Tetapi bila manusia yang lain menasihati kamu tak nak ikut. Itu adalah orang sombong. Maka ketika mana di dunia kamu boleh buat sombong sebuah hati kamu. Kamu boleh berjalan dengan sifat angkuh kamu, dengan sifat fidat kamu dan sebagainya. Tetapi ingat, ketika mana di akhirat kelak kamu masuk dalam kubur kelak, kamu akan dapati kubur kamu adalah kubur yang gelap. Kubur kamu adalah kubur yang sangat-sangat sunyi daripada sebarang hiburan, dan sangat-sangat sunyi daripada doa-doa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana hidup kamu dah sombong. Bila hidup kamu dah sombong, adakah bila kamu dah meninggal kelak orang akan doa untuk kamu? Tidak, depan dia. Orang takkan doa. Orang cakap, tolong kuplah. Itu orang cakap, kan? Tolong kuplah kau. Maka dalam hal ini kita perlu ingat, kita perlu muhasabah balik pada diri kita tuan-tuan. Sebab itu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala ketika mana dia melalui satu jalan tuan-tuan, maka bila dia berhenti dengan kawasan sekitar dengan kubur, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia akan menangis. Bila dia menangis tuan-tuan, sahabat Uthman bin Affan dia kata, wahai Uthman, aku lihat bila diceritakan tentang syurga dan neraka kau tak menangis. Tetapi bila engkau duduk berhadapan dengan kubur, engkau akan menangis sehingga janggut kau akan basah. Maka Uthman bin Affan mengatakan, innal qabr, sesungguhnya kubur ini adalah rumah kita yang pertama. Dan barang siapa yang terlepas daripada azab kubur, maka kehidupan seterusnya amat mudah. Tetapi siapa yang sangkut di alam kubur, maka kehidupan seterusnya itu akan menjadi amat-amat sukar. Siapa yang tak terkena dengan azab kubur, maka kehidupan dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala amat-amat mudah. Tetapi bila disangkut dalam kubur tuan-tuan, kena azab, kena seksa dalam kubur tuan-tuan,
agak-agak bagaimana keadaan perjalanan dia ketika mana nak melintasi titik sirat, pastilah akan bermasalah. Maka sebab itu dalam hal ini dia katakan bahawa Abu Aizad berkata kepada Budayf, apakah dimaksudkan dengan fidad, wahai abu saudaraku, wahai anak saudaraku? Dia menjawab, laksana sebahagian gaya jalan kamu, wahai anak saudaraku. Sahabatku lalu berkata, dia lebih besar daripadaku. Kepada Abdullah bin Amr, bagaimana jika seorang mukmin, apakah balasannya semikian? Dia menjawab, dilapangkan kuburnya dan dijadikan tempatnya sebagai taman yang hijau, lalu rohnya diangkat hingga ke langit. Dalam Al-Aqibah dinyatakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq yang diriwayatkan dari Abu Hajjaj Al-Thamali, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kubur akan berkata kepada mayat ketika dia dikumikan, telitilah wahai anak Adam, apa yang menggodamu terhadapku? Bukankah kamu tahu aku tempat yang memenuhi banyak bencana fitnah, rumah-rumah yang gelap gulita serta sarang ulat dan juga cacing? Apa yang memperdayakanmu ketika kamu melaluiku dengan penuh kesombongan? Jika dia orang yang saleh, maka akan dijawabnya oleh penjawab kubur, tidaklah kamu lihat dia termasuk orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Lalu kubur menjawab, kalau begitu aku akan mengembalikan taman yang hijau kepadanya. Jasadnya lalu dikembalikan dan diikuti nur, dan ruhnya dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita bicarakan berkaitan dengan himpitan kubur kepada penghuninya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsh wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidu 70,000 min al-malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furja anhu." Hadis ini tuan-tuan, hadis riwayat Abu Nasai, hadis riwayat Nasai. Dia katakan, inilah orang yang telah menggegarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ihtazza arsyullah, dia kata. Dan terbukalah pintu-pintu daripada langit. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan disaksikan sebanyak 70,000 malaikat daripada langit. Laqad dhamma dhammatan, maka sesungguhnya lelaki ini telah dihimpit sekali himpitan. Thumma furja, kemudian dilepaskan dari kubur. Orang ini tuan adalah seperti mana yang saya katakan pada minggu yang lepas, bernama seorang lelaki bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Sumbangan Sa'ad bin Mu'az kepada agama Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat hebat tuan-tuan. Sangat-sangat hebat. Dia memberikan satu laluan kemudahan kepada Nabi SAW. Yang pertama untuk berhijrah ke kota Madinah, yang kedua untuk menyebarkan dakwah Nabi SAW ke kota Madinah. Ini yang kita katakan orang yang benar-benar ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika itu di Madinah tidak ada orang Islam lagi. Maka Sa'ad bin Mu'az lah orang yang monopoli, yang menjadi pioneer dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak katakan macam mana pun sungguh besar sumbangan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kepada agama Islam, tetapi Sa'ad bin Mu'az tidak terlepas dengan himpitan kubur. Kena juga dia tuan dengan himpitan kubur. Maka ini kita katakan bahawa diriwayatkan oleh Sya'bah bin Hajjaj yang dirujuk kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata kubur mempunyai himpitan. Sehingga jika ada seorang yang dapat daripada himpitan, maka dia adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Seperti mana dalam matan dikatakan, inna lil kubri ba'tatun, sesungguhnya kubur itu ada satunya himpitan. Walau kana ahadun najian minha, kalaulah ada seorang lelaki yang mampu untuk menyelamatkan diri mereka daripada himpitan kubur, la najaha minhu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad bin Mu'az lah orang yang paling layak sekali terlepas daripada himpitan kubur. Kenapa tuan? Kita lihat bagaimana kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az dia meninggal disaksikan oleh para malaikat sebanyak 70,000 malaikat. Kita mati tuan, berapa ramai malaikat tengok tuan? Muhasabah. Muhasabah. Kita mati tuan, adakah bergegar arsy Allah Taala? Ketika mana kita mati tuan, adakah terbuka pintu-pintu langit? Maka
Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu tuan-tuan, yang disaksikan 70,000 malaikat, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu langit pun tuan-tuan terkena dengan himpitan kubur tuan-tuan. Maka sebab itu muhasabah balik pada diri kita tuan-tuan. Kita ni takkan terlepas daripada himpitan kubur. Yang mana Aisyah kata tuan-tuan, himpitan kubur ni sekali dia lentung tuan-tuan, kita masuk saja dalam kubur, orang usung jenazah kita tuan-tuan, letakkan dalam liang lahat kita tuan-tuan, ketika itu juga himpitan kubur tu terkena pada kita. Nabi katakan sedemikian tulang belulang kita tuan-tuan, Nabi tunjukkan dengan isyarat tulang belulang kita masuk di antara salah satunya, masuk, kemudian dia akan dilepaskan semula. Himpitan kubur tu tuan-tuan didengari daripada timur sampai ke barat. Kita tak dengar, tetapi binatang-binatang yang lain dia akan dengar. Bergegar daripada timur sampai ke barat, itu adalah himpitan kubur yang pertama. Bila dia akan dilepaskan, wallahu a'lam. Sa'ad bin Mu'az dia terkena himpitan kubur, kemudian dilepaskan semula. Tetapi kita wallahu a'lam, sehingga bila kita dihimpit dan sampai bila kita akan dilepaskan. Dan kemudian dikatakan, Hannad bin Sari berkata, Muhammad bin Fudail meriwayatkan kepada kami daripada bapanya, daripada Ibnu Abu Mulaikah, dia berkata tidak ada seorang pun yang teraniaya oleh himpitan kubur termasuk Sa'ad bin Mu'az, yang sapu tangannya sahaja lebih baik daripada dunia dengan segala sisi-isinya. Bayangkan, ini dikatakan Ibnu Abu Mulaikah katakan sapu tangan Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, nilai dia lebih baik daripada sisi dunia. Kita tuan-tuan sapu tangan kita pun tuan-tuan, orang pun tak nak tuan, kan? Itu kita. Tapi Sa'ad bin Mu'az, nilaian sapu tangan dia sahaja ni tuan-tuan lebih baik daripada sisi dunia pun terkena dengan himpitan kubur. Dia berkata, Abdullah menyampaikan kepada kami daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Nafi' dia berkata, dia menyampaikan kepadaku bahawa jenazah Sa'ad bin Mu'az disaksikan oleh 70,000 malaikat dan tidak ada yang turun ke bumi sama sekali. Dia menyampaikan kepadaku bahawa Rasulullah SAW bersabda, saudaramu dihimpit dalam kubur dengan satu kali himpitan. Satu kali himpitan. Hadis terakhir dia katakan, Safiyah bin Abu Ubaid, isteri kepada Abdullah bin Umar, mendatangi kami dalam keadaan ketakutan. Maka kami bertanya kepadanya, apakah keperluan kamu? Dia menjawab, aku tadi menemui beberapa orang isteri Nabi SAW. Lalu mereka menyampaikan kepadaku bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku di sana, maka aku akan melihat seorang yang bebas daripada azab kubur. Sa'ad bin Mu'az benar-benar bebas daripada azab kubur dan dihimpit dengan kuburnya dengan sekali himpitan. Kerana kalau Nabi SAW janji tuan-tuan, maka benarlah Sa'ad bin Mu'az ini tidak terkena dengan azab kubur. Tetapi walaupun dia tidak terkena dengan azab kubur, tetapi dia terkena dengan sekali himpitan kubur tuan-tuan yang terkena pada jasad Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita pada minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan jadikan setiap amal kita yang mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al fiha li ahadin syai'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.